Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin datang di hadapan-Mu untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 主啊，今天早上我们很想听你的声音， Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. 请你使用你两位仆人，让我们所说的一切都成为大家的祝福。 Persiapkan hati kami supaya hati kami siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. 请你预备我们的心，让我们预备领受你的话。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 感谢主，我们祈求奉耶稣圣名， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Kita bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢主，今天我们能够再一次领受主的真理。 Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dan Keluaran 22 ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. 今天我们要查的经文就是起自于出埃及记21章第10节，第11节，22章21到27。 Saya akan membacakan pasal 21 ayat pertama sampai 11, nanti kemudian pasal 22 ayat yang ke-21 sampai 27 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Peraturan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau sampaikan di hadapan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ia harus bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 ia boleh keluar sebagai orang merdeka tanpa membayar apa-apa. Jika ia datang seorang diri, ia juga keluar seorang diri. Jika ia mempunyai istri, istrinya boleh keluar bersama dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, perempuan itu dengan anak-anaknya tetap milik tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu menyatakan, aku menyayangi tuanku, istriku dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka tuannya harus membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu dan tuannya itu menusuk kuping telinganya dengan alat tusuk, lalu budak itu harus bekerja padanya untuk selamanya. Apabila seseorang menjual anaknya perempuan seorang budak, perempuan itu tidak boleh keluar seperti keluarnya budak laki-laki. Jika perempuan itu yang telah dipilih sebagai gundik tidak lagi disukai tuannya, maka tuannya harus mengizinkan dia ditebus. Tuannya tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing karena ia telah mengingkari janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya menentukan perempuan itu untuk anaknya laki-laki, tuannya harus memperlakukannya seperti layaknya bagi anak perempuan. Jika tuannya mengambil seorang perempuan lagi sebagai gundik, ia tidak boleh mengurangi hak atas makanan, pakaian, dan persetubuhan bagi perempuan yang pertama. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, perempuan itu tidak boleh keluar tanpa membayar uang sedikit pun. 22章21节到27节，不可亏负寄居的，也不可欺压他。 因为他们在埃及地也做过寄居的，不可苦待寡妇和孤儿，或是苦待他们一点。他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。我民中有贫穷的人与你同住。 你若借钱给他，不可如放债的向他起利。你既或连邻居邻舍的衣服做当头，必在日落以前归还他，因他只有这一件当该头，是他该身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有 恩惠的。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 今天读经到此。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
亲爱的主内弟兄姊妹们， Kitab Keluaran merupakan menceritakan kisah petualangan bangsa Israel yang begitu luar biasa. 出埃及记是告诉我们如何以色列人从埃及跑出来， Khususnya pada bagian awal-awal kitab ini. 还有在最先出埃及记告诉我们的， Kita tahu bagaimana mereka diperbudak. 我们知道他身为奴隶， Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. 他是有这个埃及人把他们称为奴隶， Lalu mereka dibebaskan 以后他们得着释放， dan mereka berjalan di padang gurun. 他们走在旷野里。 Dan pada waktu itu juga Tuhan mengajarkan umatnya untuk memiliki hidup yang berkenan kepadanya. 就在那个时候，上帝给以色列人有自由的生活， Untuk itulah kemudian Tuhan memberikan hukum-hukum kepada mereka. 所以上帝就给他们一些的律法， Dan peraturan-peraturan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 一切每天的生活的条例。 Sehingga setelah Tuhan selesai memberikan itu semua kepada Musa, 当上帝把这一切告诉摩西的时候， maka Musa kemudian menyampaikan itu kepada umat Tuhan. 摩西把这些条例给主的儿女们。 Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， ketika kita membaca kitab Keluaran, 当我们读了这个出埃及记， maka nanti kita akan menemukan adanya 10 hukum Tuhan. 我们就有10条诫命。 Dan beberapa peraturan-peraturan yang penting harus diketahui dan ditaati oleh bangsa Israel. 还有几个最重要的条例，以色列人应该明白。 Dan salah satu peraturan yang harus mereka taati adalah mengenai hak budak Ibrani dan peraturan mengenai orang yang tidak mampu seperti yang telah kita baca tadi. 有其中一个条例就是关于那些没有能力、没有经济好的以色列人， Dan masih banyak peraturan-peraturan lain yang mereka harus taati. 还有很多的条例，他们应该要接受。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， bangsa Israel yang dulunya adalah para budak. 以色列人以前他们都是奴隶， Dan sekarang mereka telah dibebaskan. 现在他们得着释放。 Jadi mustahil bagi mereka kemudian untuk memperlakukan satu sama lain seperti dulu Firaun memperlakukan mereka. 所以不可能他们彼此对待好像以前的方法对待某一个人。 Sehingga dengan demikianlah Allah mengawali kitab perjanjiannya dengan mengatur hubungan antara Tuhan dan hamba. 所以就在这个他们当中有了一个条约，主人与奴隶的条约。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， mengapa Tuhan memberikan peraturan mengenai perbudakan? 为什么神给这个奴隶的条例？ Allah memberikan peraturan mengenai budak dengan tujuan supaya bangsa Israel mengutamakan kasih melalui tindakan dan perbuatan yang penuh belas kasihan. 神给这个奴隶的条例，神的意思就是以色列人要明白什么叫做彼此相爱， Bukan bertindak dengan kekerasan. 不是他们有这个强暴的力量来对待彼此， Atau bertindak sesuka hati mereka. 或者他们任意妄为。 Mereka harus sadar bahwa mereka pun dulu adalah seorang budak. 他们应该要知道，他们是一个奴隶。 Ketika mereka di Mesir, mereka pun adalah budak. 他们在埃及的时候，他们是一个奴隶。 Sekarang mereka telah menjadi tuan. 现在他们成为主人， Setidaknya hanya bagi diri mereka sendiri, namun juga bagi para budak yang melayani mereka. 最低限度他们为自己已经成为一个主人，不是一个奴隶。 Sehingga dengan status yang mereka miliki saat ini, 所以现在他们的地位， jangan sampai mereka melecehkan para budak mereka. 让他们不要这个压迫其他的奴隶。 Seperti dahulu mereka pun dilecehkan dan diperintah dengan keras oleh para mandor di Mesir. 所以好像以前那些埃及人对待以色列人，压迫他们。 Oleh karena itu, melalui peraturan ini, diharapkan mereka bisa memperlakukan para budak mereka dengan penuh belas kasihan. 所以上帝给这个条例，让他们能够对待奴隶们要有爱心。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， terdapat beberapa alasan mengapa pada masa itu ada orang-orang yang menjadi budak. 那个时候我们要知道为什么很多人成为奴隶。 Orang bisa menjadi budak itu karena pertama mungkin mereka dijual oleh orang tuanya. 一个人能够成为奴隶，可能小时候他们
父母亲把他们卖掉， dengan alasan miskin, 因着他们经济问题， atau bisa juga ketika mereka menjadi budak karena mereka melakukan kesalahan. 或者他们成为奴隶，因为他们有一定的犯了错误。 Sehingga pada saat persidangan berlangsung, para hakim menetapkan mereka untuk menjadi budak. 所以法官就决定审判他们成为奴隶， Sehingga ini merupakan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. 所以他们所得到的是因为他们犯了错误。 Jika mereka orang Ibrani, 如果他们是希伯来人， maka mereka harus berada dalam perbudakan selama 7 tahun di dalam 所以 perbudakan. 他们应该要成为奴隶7年之久。 Setelah masa 7 tahun itu selesai, 如果这个7年已经过去的话， maka budak tersebut dapat memutuskan apa yang dia mau lakukan. Dia mau pergi atau tetap tinggal bersama dengan tuannya untuk menjadi budak. 那么这个奴隶就要自己决定，他们要出去，或者他们仍然跟着他们的主人。 Lalu kalau dia memiliki istri 如果他们拥有这个妻子的话， yang diberikan tuannya dan anak-anak, 并且有孩子的话， maka dia dapat meninggalkan mereka dan pergi sendiri dengan bebas. 所以他们能够一起很自由的出去。 Atau kalau dia begitu mengasihi mereka, 如果他们还是爱他们， dia akan tetap tinggal bersama mereka dalam perbudakan itu. 所以他们仍然生活在奴隶当中。 Maka dengan demikian, 因着如此， telinga mereka harus ditindik 所以他们的耳朵应该要被钉上， dan melayani hingga kematian tuannya. 做一个记号，让他们仍然能够侍奉他的主人， Atau hingga tahun Yobel, di mana pada tahun itu menjadi tahun pembebasan bagi para budak. 或者在约伯的年代当中，他们得着释放。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita dapat melihat bahwa Allah memberikan 2 tujuan mengenai peraturan para budak. 上帝有2个目的实行这个条规给这些奴隶。 Kepada para budak Ibrani di mana mereka harus dikasihi karena mereka juga adalah umat Allah yang dibebaskan. 所以希伯来人做奴隶的，他们应该要受到照顾，因为他们也是上帝的儿女。 Dan yang kedua, 第二， kepada para tuan-tuan Ibrani 给那些做主人的希伯来人， di mana mereka tidak boleh menginjak-injak para budak yang melayani mereka. 他们不可以糟蹋那些奴隶为他们工作的奴隶们。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， mungkin ada orang yang berpikir, kenapa kok Tuhan tidak menghilangkan perbudakan? 可能人有问，为什么上帝不消除奴隶的制度？ Tetapi kok Tuhan izinkan perbudakan terjadi? 但是仍然能够发生这些奴隶的制度。 Kita tahu apapun yang dilakukan oleh Tuhan, pasti Tuhan punya maksud dan 我们 tujuan. 知道神所做的一切必定有他的好的意思。 Ketika kita melihat perbudakan ini terjadi, 当我们看见奴隶的进行这个奴隶的制度， maka tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan dan martabat mereka yang mengabdi kepada tuannya. 所以为了要使他们的生活更好，让他们能够好好招待他们的主人。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， yang perlu kita ketahui mengenai perbudakan Israel itu berbeda dengan perbudakan pada umumnya. 我们要知道，在以色列做奴隶跟在别的国家做奴隶完全不同。 Kalau perbudakan pada umumnya mungkin terjadi karena peperangan dan lain sebagainya. 如果在别的国家做奴隶，可能成为一个俘虏，战争失败的时候成为俘虏。 Tetapi perbudakan Israel merupakan perbudakan yang bersifat sukarela, setidaknya bagi bangsa Israel. 但是以色列人的奴隶制度是为了自由选择， Orang memperkerjakan dirinya sendiri untuk melayani orang lain. 一个人把自己成为奴隶来侍奉别人。 Lalu perbedaan perbudakan Israel dengan yang lain adalah perbudakan Israel hanya bersifat sementara. 所以以色列人做一个奴隶乃是暂时性。 Dalam ayat yang kedua kita bisa melihat 在第二节我们能够看到， di mana mereka harus melayani selama 6 tahun dan tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. 他们被服侍6年，第7年可以得着自由。 Sehingga dari sini kita bisa melihat ada prinsip sabat dalam bekerja. 所以在这里我们有一个这个休假的意思。 Sama seperti Tuhan mempunyai kebebasan untuk beristirahat pada 1 hari penuh dalam 7 hari.
在第七天里面有一天他们可以休息，完全得做自由。 Budak-budak Ibrani juga harus dibebaskan pada tahun Sabat mereka. 所以在希伯来人他们第7年应该得做自由。 Begitu mereka telah menyelesaikan tugasnya, maka mereka mempunyai kesempatan untuk memulai kembali. 如果他们可以他们已经做了他们的责任，他们可以回去。 Dan demikian juga bisa mencegah mereka untuk terus-menerus berada di dalam perbudakan. 所以要控制，让他们不断没有在做奴隶，一直做奴隶。 Dan ketika mereka dibebaskan pada tahun yang ke-7, 当他们在第7年做奴隶的时候， mereka tidak diusir dengan tangan kosong. 他们没有空手的回去。 Sebaliknya, Tuhan mereka diminta untuk memberi mereka apa yang menjadi keperluan mereka untuk memulai kehidupan yang baru. 但是他们有一个好的生活。 Dari sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan ingin umatnya memperlakukan satu sama lain dengan kasih karunia. 我们要知道，上帝要我们每个人彼此公平，彼此有爱心。 Sama seperti apa yang telah mereka terima ketika mereka dibebaskan dari Mesir. 就是好像他们如何从这个埃及得做释放。 Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa perak dan emas. 当他们从埃及出来的时候，他们带着金银财宝。 Jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Perbudakan di Israel itu untuk melatih mereka, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. 在这个以色列人，他们要回到他们的社会，成为一个能够生活有保障的人。 Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa mereka menjadi budak karena dijual oleh orang tua mereka, 刚才我说，他们成为奴隶，是因为父母亲把他们卖掉， terlilit hutang, 或者他们欠债。 terkadang juga bisa disebabkan oleh karena kelalaian mereka sendiri. 有时候因为他们犯了错误， Dalam kasus seperti ini, 好像现在的这个事情的发生， pengabdian mereka itu menjadi penting karena dosa mereka. 他们所做的因着他们犯罪， Namun alih-alih terjebak dalam kemiskinan abadi, 所以他们成为永远是一个穷人。 sebenarnya mereka memiliki kesempatan kemudian untuk memperbaiki diri mereka. 其实他们有机会能够改造、改变自己。 Perbudakan adalah cara Tuhan melatih orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengatur urusannya mereka sendiri. 奴隶是上帝训练一个人，如果对他的生活不负责任，来锻炼他们成为一个好的人。 Dengan demikian mereka bisa belajar bagaimana bekerja. 如果这样的话，能够教导他们如何工作， Dan semua ini merupakan persiapan bagi mereka ketika nanti suatu saat mereka dibebaskan. 这是要锻炼他们以后，如果他们得做释放的时候。 Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa perbudakan mempunyai tujuan, yaitu penebusan. 所以在这里，我们知道奴隶的这个目的是要以后当他们得做自由以后。 Sehingga perbudakan Israel dilakukan demi kebaikan umat manusia dan kemuliaan Tuhan. 所以要释放以色列人，是为了要荣耀上帝的名。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita dapat melihat bahwa setiap hukum Tuhan mengungkapkan karakter Tuhan. 我们看见每一个上帝的条例就能够表现上帝的特性。 Apa yang mau kita lihat dari bagian berikutnya adalah bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. 接下去我们要知道，上帝满有慈爱， Karena semua hukum-hukum ini dimaksudkan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung dan tidak 因 berdaya. 为每一个上帝的条例都是为了要保护那些常常受到损失的人。 Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, biasanya anggota masyarakat yang paling rendah itu biasa diperlakukan dengan tidak layak. 所以我们要知道，在社会上最低级的人常常受到不平等的待遇。 Mereka yang paling lemah dalam lapisan masyarakat biasanya akan diperlakukan dengan sangat buruk. 在这个最软弱的社会人士，他们常常得做不平等的待遇。 Oleh karena itu Tuhan memberikan perintah kepada umatnya. 所以上帝给每个人有一个命令， Jangan menindas janda dan anak yatim. 你们不可以糟蹋孤儿寡妇。 Jikalau kamu menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, 如果你糟蹋孤儿寡妇的话，
pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. 所以我要帮助他们，替他们验生。 Murkaku menyala-nyala. 那么我的整怒能够发起来。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Tuhan juga ingin setiap umatnya memperlakukan orang asing dengan baik. 我们每一个人也能够对外国人要好好的对待他们。 Kenapa orang asing? 为什么要做外人？ Karena orang asing ini adalah orang yang sering dirugikan karena keterbatasan mereka. 因为外人常常受到不平等的待遇，因为他们在经济上有困难。 Mereka datang dengan tidak mengerti budaya, bahasa, dan aturan yang berlaku. 外人来到我们完全不明白我们的文化， Sehingga dengan situasi yang seperti ini, 所以这样的情况里面， umat Tuhan itu tidak boleh mengambil keuntungan dari keterbatasan mereka. 我们每一个基督徒不能在外人取得他们的利益。 Dari sini Tuhan mengingatkan mereka lagi bahwa mereka dulu juga adalah seorang asing di tanah Mesir. 我们也是知道以色列人成为外人，当他们在埃及的时候， Harusnya mereka tahu apa yang sudah mereka alami ketika mereka menjadi orang asing di 应 negeri 该他 lain. 们觉得他们知道，当他们受到一定的在埃及受到的这个不平等的待遇。 Kata penindasan yang digunakan dalam Keluaran 22 ayat 21如果我们在这个看出埃及记21章里面的怎么样的欺压， merupakan kata Ibrani yang sama digunakan sebelumnya untuk menggambarkan apa yang pernah dilakukan Firaun kepada mereka. 这也是在这个希伯来人告诉我们如何法老王对待以色列人。 Yang dicatat dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-9. 这是在出埃及记第3章。 Jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Dari sini kita dapat melihat ada dua perintah yang diberikan kepada umatnya. 在这里有2个命令，神命令他的儿女们。 Yang pertama, 第一， sikap etis terhadap orang lain yang didasarkan pada ingatan mereka bahwa mereka dulu pun pernah menjadi umat yang tertindas. 怎么样对待别人，让每一个以色列人要记得，以前他们也是一个奴隶。 Tuhan menghendaki agar umatnya itu bisa berempati kepada orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. 上帝要我们每一个上帝的儿女们，要常常好好的对那些被抛弃的人， Yaitu orang asing, janda, anak yatim, dan orang miskin. 外人、穷人、孤儿、寡妇。 Dan yang kedua, 第二， sikap etis yang nyata melalui tutur kata serta sikap terhadap harta dan persembahan yang ditunjukkan oleh gaya hidup yang berbeda. 所以我们要好好的重视，有一些人在生活方面有不同的经济这个能力。 Tuhan menuntut umatnya itu menjadi teladan melalui kehidupan mereka. 上帝要我们每一个上帝的儿女在外人当中成为一个好的榜样。 Umat Allah memiliki tanggung jawab untuk menyambut orang asing dan mengasihi mereka. 上帝的儿女们有一个责任，就是好好的对待外人， Karena mereka melayani Allah, Tuhan yang penuh kasih. 因为外人也是能够侍奉跟我们同样的神。 Oleh karena itu ada seorang yang bernama Alan Cole berkata demikian. 一个人他曾经说一句话， Cinta terhadap penduduk asing tidak didasarkan paham kemanusiaan belaka. 如果我们能够对外人更好，乃是一个人权，重视人的人权。 Namun pada rasa kebersamaan yang datang dari pengalaman pribadi yang mendalam akan anugerah penyelamatan Tuhan ketika berada dalam situasi serupa. 所以我们就知道，我们对人如何对他们能够感觉神的爱对他们。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang terasingkan. 上帝为那些已经被抛弃的人多么爱他们。 Tuhan juga ingin umatnya merawat para janda dan anak yatim dengan begitu baik. 上帝要我们每一个人好好对待孤儿寡妇， Karena mereka adalah orang-orang yang juga sering terabaikan di dalam masyarakat. 他们是在社会上被抛弃的人。 Pada waktu itu para janda tidak hanya menderita karena kehilangan pasangannya.
那个时候有几个寡妇，因为他们舍弃了他们的伴侣， namun mereka juga kehilangan mata pencarian 他 mereka. 们也舍弃了他们的工作， Hal yang sama juga terjadi pada anak yatim, 也是包括那些孤儿也是这样， khususnya bagi mereka yang tidak memiliki ayah. 特别他们没有拥有父亲， Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka kecuali Tuhan. 没有一个人能够照顾他们，只有上帝能照顾他们， Sehingga Allah lah yang menjadi penolong yang melindungi mereka. 以至于神就成为他们的避难所，照顾他们。 Jika umat Tuhan gagal menaati hukum ini, maka mereka akan dihukum Tuhan. 如果是我们上帝的儿女不能如此做，那么他们要受到一定的刑罚。 Jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Dari sini kita dapat melihat bahwa jika umat Tuhan mengakui Tuhan, 在这里，如果我们每个神的儿女能够承认神的话， maka mereka harusnya menunjukkan belas kasihan dari Allah dengan peduli terhadap orang asing, janda, anak yatim piatu, dan lain 如果 sebagainya. 神的儿女已经承认神的话，那么他要实行爱那些孤儿寡妇， Mereka harus memperhatikan orang-orang seperti ini. 他们要重视那些有缺乏的人。 Tuhan ingin umatnya dipanggil untuk menolong mereka. 上帝呼召他神的儿女来帮助这些被抛弃的人， Bukan menindas mereka. 不是叫你来欺压他们。 Jika mereka meminta tolong, 如果他们求助的话， jika mereka meminta pinjaman uang, 如果他们求你帮助在金钱方 maka 面， mereka tidak boleh kenakan bunga kepada mereka. 所以你不能从众的利。 Terkadang kita tahu bahwa orang yang berkekurangan itu membutuhkan uang. 那么一些人，我们知道他们需要钱， Ketika dipinjamkan itu terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi para pemberi pinjaman itu menerima sejumlah jaminan. 当我们把钱借给他们，成为好像的有一定的利息利润， Tapi bukan ini yang Tuhan mau. 但是神不要你怎么做， Berikan pertolongan itu dengan tulus kepada 你要 mereka. 好好帮助他们，诚实帮助他们。 Yesus pun mengajarkan hal ini kepada para muridnya. 神主耶稣也告诉他的仆人们、他的门徒们， Untuk menunjukkan kasih karunia kepada orang miskin yang membutuhkan pertolongan. 对那些穷人要表露你的慈爱、你的爱心。 Jemaat yang dikasih oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 每个基督徒神呼召，让我们每个人都有跟外人不同的表现。 Salah satu perbedaan itu adalah bagaimana cara kita itu kemudian memperlakukan sesama kita. 其中一个不同的表现，就是如何我们对待那些有需要帮助的人。 Kita mungkin saat ini tidak tinggal di daerah yang penuh dengan perbudakan. 现在可能我们不是住在奴隶时代的这个时代， Namun kita perlu sadari bahwa sikap memperbudak orang lain masih sering dijumpai dalam berbagai bentuk. 但是现在我们对别人不公平仍然存在。 Sikap tidak manusiawi ini harusnya tidak ada dalam diri orang percaya. 所以我们每个人对人不公平，不是一个基督徒的榜样。 Namun sangat disayangkan terkadang masih ada aja orang Kristen yang melakukan hal seperti ini. 但是很可惜，现在还是很多基督徒有这样的表现。 Bagaimana memperlakukan mereka sesamanya dengan seenaknya mereka. 他们对别人完全没有想到别人的好处。 Ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. 我们要得着外人的利益，别人的利益，用各种各样的方法， Menjatuhkan orang 我们让别人跌倒， dengan perkataan atau tindakan mereka. 用我们所做所的言语行为。 Sehingga orang-orang seperti ini kita perlu mempertanyakan imannya ada di mana. 所以这样的人，我们要问他，他的信仰如何？ Apakah ini betul-betul pengikut Kristus yang sejati atau 是不 bukan? 是这样是一个真正的基督徒？ Sikap-sikap seperti ini harusnya tidak ada dalam diri kita. 因为我们这样的态度不可以有在我们的生活里面。
Karena setiap kita dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada orang di sekitar kita. 每个人都能够表现他的爱对别人。 Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang di sekitar kita. 耶稣教导我们如何爱四周围的人。 Terlebih lagi itu pula yang telah Tuhan tunjukkan kepada engkau dan saya. 特地，上帝也是对我们每个人的要求。 Melalui perenungan ini mengingatkan kita akan Injil, di mana Allah memberikan peraturan dan hukum itu juga adalah Allah yang telah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat kita. 让今天的信息，我们能够知道如何神差遣他的独生子来到世上救赎我们。 Siapa kita? 我们是谁呢？ Kita adalah orang asing di dunia ini. 我们在世上是一个离客，是一个外人。 Terasing dari Allah karena pemberontakan kita. 因着我们对神的抗议， Kita adalah para janda, anak yatim dan orang miskin di luar Allah. 我们也是在神以外是一个孤儿寡妇。 Kita adalah orang-orang yang berhutang. 我们是欠债的人， Menjadi miskin karena kesombongan dan dosa dalam diri kita. 我们欠债，我们因着心里有我们的自高自大。 Namun Allah begitu mengasihi kita, bukan? 上帝爱我们， Di dalam diri Yesus yang mau datang ke dunia ini. 在主耶稣里面，他要再一次再来， Menghapus dosa kita. 洁净我们的罪， Memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. 让我们恢复与神和好， Dan dengan demikian juga mengakhiri keterasingan kita. 让我们不是成为一个外人。 Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus disambut di dalam keluarga Allah. 因为每一个相信主耶稣的人，都要在主耶稣的大家庭里面。 Kita bukan lagi janda, namun di dalam Wahyu kita digambarkan sebagai mempelai perempuan bagi Kristus. Wahyu 21 ayat yang kedua. 我们也不是说我们是一个外人，但是我们是主耶稣基督的新娘。 Kita bukan lagi yatim piatu. 我们不再是孤儿， Karena melalui iman kita kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. 因为借着神主耶稣，我们有信心，我们成为神的儿女。 Dan Tuhan telah membayar lunas hutang kita melalui karya Kristus di atas kayu salib. 主耶稣的十字架上的救赎，把我们的罪已经还清。 Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Atas dasar inilah sekarang kita mengaku sebagai pengikut Kristus harus memperlakukan orang sebagaimana mestinya. 因着如此，我们成为神的儿女，我们要知道我们应该如何生活。 Jika kita kuat, maka kita harus memperhatikan mereka yang lemah. 如果我们坚强，要注意那些软弱的人， Bukan karena kita kuat dan kemudian kita justru menindas mereka dengan sesuka hati kita. 不是因着我们坚强，我们要欺压别人。 Orang asing, orang miskin, anak yatim. 外人、孤儿、寡妇， Mereka juga ada di sekitar kita, bukan? 我们在我们四周围很多。 Umat Allah harusnya menjadi citra daripada sifat-sifat Allah. 我们身为上帝的儿女，要表露神的形象。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， perlakuan kepada orang-orang di sekitar kita merupakan kesempatan emas untuk kita menggambarkan bagaimana Allah telah memperlakukan kita. 如果我们四周围有这样的人，这是最好的机会，我们能够表露神的原意行为在他们面前。 Apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan terhormat? 是不是我们也能够尊敬别人， Atau justru kita menginjak-injak mereka dengan sikap kita? 或者我们的态度糟蹋了他们？ Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, 如果我们已经面临能够享受神的爱， harusnya kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. 我们能够把爱宣传给别人。 Jangan pernah memperlakukan orang lain hanya karena status sosial mereka. 我们不要看轻别人，因为他们社会地位。 Tapi perlakukanlah mereka, apapun itu mereka, status sosial mereka. 虽然他们的
社会地位跟我们不同的话， Karena kehidupan kita merupakan cerminan dari kasih Allah kepada orang lain. 因为我们每个人的态度就能够表现给别人看， Karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. 因为我们先得着神的爱。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， pada suatu hari ada seorang pengantar barang atau kurir. 有一天有一个送东西的人， Dia adalah seorang yang terbatas. 他有一定在身有缺陷， Dia tidak bisa berbicara, 他不能好好的说话， dia tidak bisa mendengar, 他不能听， sehingga dia harus melakukan aktivitas itu dalam keterbatasannya dia. 所以因着他在缺乏当中实行他的任务。 Pada suatu hari dia sedang berada di sebuah coffee shop atau cafe yang 有一天他在咖啡店， dia ingin menikmati secangkir kopi pada waktu itu yang ingin dia beli. 他很想享受这个一杯咖啡。 Karena kita tahu dia adalah seorang kurir yang kerjaannya bawa barang-barang begitu ya. 因为我们知道他的是一个送东西的一个成员， Nah, dia menaruh barang-barangnya itu di motornya dia. 把东西放在他的摩托车， Lalu tiba-tiba ada seorang anak datang mengambil barang itu dari motornya. 有一个小孩子把这个东西从摩托上取下来， Lalu anak itu pun pergi dan dia mengejar anak itu. 所以这个孩子跑掉，那么这个人就追他， Dia kejar sampai masuk ke dalam gang begitu ya. Dia 直 cari 到一 anak 个 itu. 小巷子里面。 Ternyata anak itu tidak sendiri, ada temannya. 所以这个孩子有很多朋友， Lalu kemudian anak itu ditangkap. 所以这个孩子被抓， Orang ini dibantu sama ada orang lain yang menolong dia. 有别人来帮助他， Lalu kemudian orang yang menolong dia tuh pengen memukul anak itu. 所以要帮助他的人要打那个孩子， Pengen memukul anak itu dan temannya. 他的朋友要打这个孩子。 Tapi menarik Bapak Ibu sekalian. 但有一件事情发生， Apa yang dilakukan oleh orang ini? Si kurir ini. 所以这个人有一个特殊的表现。 Sudah, enggak usah. 他说不必， Jangan dipukul. 不要打他。 Dengan menggunakan bahasa isyarat. Enggak. 他用他的这个方法告诉这个别人， Lalu apa yang dia lakukan kemudian? 最后 Dia bertanya dengan anak itu. 问这个小孩子， Dia mengetik di handphonenya. 他用他的这个手机 Kamu 跟 belum 孩子对话。 Kalian belum makan? 你们有用笑什么？ Iya, kami belum makan. 你们还没有吃吗？ Akhirnya orang ini mengajak anak ini dan temannya untuk makan bakso. 所以这个人就带这些孩子们骑车入园， Sederhana bukan? 就是如此。 Bapak Ibu sekalian, setelah kejadian itu selesai, 当这件事情发生以后， dia kembali ke kafe yang tadi dia datangi. 他回到那个咖啡店， Waktu itu udah malam, 已经很晚了， kafe itu udah tutup. 那么咖啡店已经关了。 Namun sebelum dia pulang ada seorang pegawai menghampiri dia 有一个招待员来跟他对话， dan bertanya kepadanya, 问他 Pak, tadi siang malingnya ketangkap. 你中午做什么？ Terus orang itu menjawab dengan bahasa isyarat, iya ketangkap. 那么他就说用他的动作来答复这个人的问题。 Lalu si pekerja ini ngomong, lalu digebukin nggak Pak? 那么问他你有没有打他？ Tidak. 他说没有。 Kalau saya pasti udah saya gebukin. 那个人就说如果我的话，必定我把他打他。 Lalu anak muda ini ngomong, saya melihat mereka, saya kasihan. 那么这个人就说我可怜他们。 Saya pikir ya sama seperti Yesus melihat saya yang berdosa dan penuh kekurangan ini. 他说可能主耶稣看他有缺陷，也可怜他。 Tapi Tuhan Yesus masih mau mengasihi saya.
但是主耶稣还提醒我， Makanya saya pun mau mengasihi mereka. 主耶稣还是爱我，所以我还爱他们。 Lalu si perempuan ini kemudian bertanya, 所以这个人在问他， bagaimana caranya saya bisa kenal Yesus? 那么我怎么样能够认识你的耶稣？ Bagaimana cara saya bisa kenal Yesus? 如何我能够认识耶稣？ Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， dari kisah ini kita bisa melihat 这一件故事我们能够知道， wujud nyata kasih Yesus kepada kita yang penuh kekurangan ini 主耶稣对我们有缺陷的人， harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. 我们要怎么样把这个事情告诉别人？ Kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. 我们上帝呼召我们是要把我们介绍耶稣给别人， Melalui kasih dan sikap kita kepada mereka. 借着神的爱告诉他们， Hidup kita merupakan Injil yang nyata bagi orang-orang di sekitar 我们 kita. 的生活是一个最好的福音传给别人。 Kalau hidup kita tidak ada kasih, 如果我们没有爱， lebih suka menghakimi orang lain, 我们又论断别人， merasa diri paling hebat, 觉得自己最好， dan bertindak sesuka hati kita kepada orang 我 lain. 们做的任意妄为。 Bagaimana mungkin ada orang yang akan bertanya kepada kita, bagaimana saya bisa mengenal Yesus? 如何我们能够认识耶稣？ Jemaat yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， ingatlah masih ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui kehidupan kita. 还有很多的上帝的工作要借着我们的生活来表露， Salah satunya adalah menyatakan kasih Allah kepada sesama. 其中一个就是把主的爱告诉别人， Karena kita adalah pembawa pesan Allah. 因为我们是带着神的这个命令， Semoga dengan kehidupan kita yang makin berkenan di hadapan Tuhan dan mengasihi sesama. 让 berkati. 请做默祷三位，上帝祝福。
kadang pun dia sesuai gini tapi berubah.